Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'alu wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Lah ni kita duduk kecek mengenai keluasan ilmu Nabi. Nabi setiap hari, setiap masa Allah Ta'ala sentiasa membuka ilmu-ilmu makrifat kepada Nabi. Sekalipun ilmu Nabi ini manusia tidak boleh menandinginya, tetapi Rasulullah masih mengajar kepada umat dia doa untuk menambahkan ilmu. Nabi berdoa wa qur rabbi zidni ilma, dan Nabi berdoa pada waktu malam juga antara doa dia supaya ditambahkan Allahumma zidni ilma. Nabi diberi ilmu Al-Quran. Al-Quran sampai sekarang dikaji, tak habis-habis lagi ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ayat Quran kata Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman yakni Allah yang Maha Pemurah. 'Allamal Quran yang mengajar ke Al-Quran. Allah Ta'ala yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Khalaqal insan yang menciptakan manusia. Kaedah dia isim ma'rifat, isim mufrad, isim jenis masuk alif lam bermakna jenis. Yang mencipta jenis manusia, spesies manusia. Ada kata al-insan ini makna mufrad. Apa maksud makna mufrad? Insan ini seorang manusia, jamak dia an-nasu. Maka khalaqal insan, Tuhanlah yang mencipta Nabi Muhammad, insan itu. 'Allamahul bayan, dialah yang mengajar akan insan saat ni, manusia saat ni akan keterangan. Yakni Nabi Muhammad belajar dengan Tuhan, bukan belajar dengan makhluk. Allamahul bayan, Tuhan yang mengajar kepada insan saat ni. Ada tafsir kata insan saat ni Nabi Muhammad. Iaitu apa dia? Al-bayan, keterangan. Bukan Al-Quran sahaja, semua ilmu-ilmu yang menerangkan suatu benda Nabi Muhammad tahu. Allamahul bayan. Maka Nabi Muhammad lah manusia yang pertama yang diajar Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum daripada Nabi Muhammad, tak ada orang belajar Al-Quran, belajar Taurat, belajar Zabur, betul. Maka ilmu Al-Quran ni, orang yang pertama mendapat ilmunya Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Makna-makna dan rahsia-rahsia Al-Quran semua Nabi Muhammad tahu belakang. Sanukri'uka fala tansa, katanya Allah Ta'ala, kami akan bacakan kepada kamu ya Muhammad Al-Quran, dan kamu tidak akan lupa selama-lamanya.
Banyak lagi ayat kata Rasulullah ni keluasa ilmu dia, keluasa akal dia, ditambah pula dengan keluasa ilmu Al-Quran pula. Bukan kata Nabi Muhammad tahu Al-Quran tu sebutir, bahkan perkataan huruf-huruf di dalam Al-Quran juga Nabi Muhammad tahu rahsia-rahsia dia. Antaranya Nabi Muhammad hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi daripada hadis Sauri, daripada Abi Ishaq, daripada Muhallab bin Abi Sufrah berkata, ia haddatsani man sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in buyitum lailata wa fi riwayatin in bayyatakumul adu faqulu hamim la yunsurun. Nabi Muhammad kata, jika kamu bermalam ketika perang, waktu perang, jenera tengah malam, letih kau gapo, mu baca doa ni, hamim la yunsurun. Hamim, mereka itu tidak ditolong. Rahsia-rahsia ayat-ayat Al-Quran. Nabi sendiri mengajar kelebihan ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi Muhammad sendiri mengajar manusia supaya beriktikad Al-Quran itu ada kelebihan. Bukan Al-Quran itu ada kelebihan sendiri, tetapi Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Al-Quran. Ni ada orang mengajar Al-Quran pun tak ada kelebihan. Siapa dia iktikad Al-Quran ada kelebihan jadi kafir. Apa dok? Nabi Muhammad ajar suruh baca taing-taing perang kau gapo baca hamim la yunsurun. Tiba-tiba ada mari kok mana planet Pluto mana yang mengaji dengan siapa dia, tak boleh pula iktikad kelebihan Al-Quran. Orang Islam faham Al-Quran ada kelebihan kerana Tuhan beri kelebihan kepada dia. Sebagaimana ulama, orang alim, gapo dia ada kelebihan kerana Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia. Bukanlah diri benda tu sendiri ada kelebihan. Benda tu tak payah syarah dah. Sejahir-jahir orang Islam pun tahu mengenai akidah lagu tu. Maka Nabi ajar kalau mungkin tidur, tangi waktu perang kau gapo dia membaca hamim la yunsurun. Ni Rasulullah dibuka rahsia kalimah hamim. Hamim. Ada orang baca hamim tujuh hamim lah. Hamim. Dalam Al-Quran ni ada hamim ini permulaan surah ada 7 surah. Mula dengan hamim. Maka setiap kali sebut hamim niat satu surah. Niat sebagai surah itu Tuhan muliakan dia, Tuhan beri kelebihan kepada dia, wajib kita muliakan Al-Quran. Kerana apa? Kerana dia Tuhan muliakan. Sebab tu kita bukan tengok di diri, tetapi tengok di benda itu dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad wajib kita muliakan kerana Allah Ta'ala muliakan dia. Al-Quran, masjid, benda-benda yang berkait dengan agama, syiar-syiar agama, wajib kita muliakan. Sebah, piyuh, serban, sejadah, siwak, benda-benda sunnah Nabi lagu tu wajib dimuliakan kerana Allah Ta'ala muliakan benda lagu tu. Al-Quran antara benda besar yang Allah Ta'ala muliakan. Maka kita bimbang kalau iktikad nak kelebihan tak ada Al-Quran, tak ada kelebihan, tak suruh baca lah, tak ada kelebihan belaka, Tuhan belaka-laka. Takut membawa kepada menghina pula benda yang Allah Ta'ala muliakan. Masalah kita punah selalu akidah kita. Akidah ni bukan ikut kita dah. Akidah ni ikut Tuhan. Kalau Tuhan kata benda ni mulia, kena ikut. Biarlah gapo-gapo kena ikut benda ni mulia. Hatta malaikat-malaikat pun apabila Tuhan suruh sujud kepada Nabi Adam, pakat sujud belaka. Sedangkan konsep lagu tu menyalahi dengan akidah, menyembah selain daripada Allah, menyalahi akidah. Tetapi kerana Tuhan suruh, maka akidah ni jangan rekod sendiri. Jangan kita rasa benda ni nampak kepada syirik. Ke jadi syirik, ke jadi syirik lagu mana kalau Tuhan suruh sembah pokok. Kita kena sembah pokok, wajib kena sembah pokok. Sebagaimana malaikat taat belaka. Taat belaka maka pakat sembah Nabi Allah Adam alaihi salam. Sembah ke mana? Sujud. Ya, sujud. Dalam kitab tafsir kata. Bukan tu, ada kata bukan sujud sebab dia bukan Tuhan. Tuhan suruh ke apa bukan sujud lagu mananya? Kalau Tuhan suruh letak pah tak akak-akak pun kena ikut, wajib ikut. Sebab tu akidah kena ikut Tuhan. Jangan kita dok rasa benda ni ke syirik lagu mana? Kalau Tuhan kata mulia, wajib muliakan. Kalau Tuhan kata wajib kena hormat, wajib kena hormat. Tuhan kata kena baca-bacalah. Ada kelebihan dia. Jadi akidah ni jangan buat pandai-pandai buat rekod keedah pandai-pandai.
Akidah ni ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata baca Hamim la yunsurun. Ada dah kelebihan dia. Sebab itulah ulama-ulama mengarah hizib-hizib, wirid-wirid, hizib gapo dia menyatakan kelebihan Al-Quran. Hak tu kalimah rahsia Nabi Muhammad sebut Hamim. Macam-macam Yasin ada, Nun ada dalam Al-Quran. Setiap huruf itu dijaga oleh satu malaikat. Maka kelebihan dia sangat hebat. Surah-surah dalam Al-Quran ni. Begitu juga Rasulullah diajar kelebihan ayat Al-Quran. Saat ni huruf Hamim, huruf-huruf muqatta'ah dipanggil. Huruf-huruf terpotong. Ha, sa, mim, sa, nun, ka. Maka ada Nabi diberi kelebihan di samping kelebihan Al-Quran, di sekelamping di kelebihan ilmu Al-Quran, khasiat Al-Quran juga Nabi Muhammad diberi ketahui. Perkataan huruf Hamim. Ada juga Rasulullah diberi tahu sebagaimana hadis Imam Tirmizi daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfai amin wa anzala minhu ayataini khutima bihima suratul baqarah wa la yuqra bihinna fi darin salasalayalin fayakrabuha syaitanu. Nabi sebut sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta, menulis di dalam kitab dia sebelum daripada mencipta langit dan bumi 2000 tahun. 2000 tahun sebelum wujud langit dan bumi dan benda yang dalam isi langit dan bumi ni. Langit dengan bumi ni tak ada lagi. Lama mana tingkahnya dalam 2000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Tak tahu ada apa dia, gelap gelemak tak tahu apa, cahaya pun tak ada, matahari pun tak ada, semua cakrawala ni tak ada lagi. Langit dan bumi sebelum ada 2000 tahun Tuhan cipta satu kitab, Lauh Mahfuz. Maka Tuhan turun tulis di dalam dia, tulis sebelum 2000 tahun. Maka Tuhan ambil di dalam Alkitab saat ni 2 ayat, iaitu 2 ayat ini ditutup dengannya surah Al-Baqarah, yakni penutup surah Al-Baqarah ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi. Maka Nabi kata tidak bacalah ayat ini, amanar rasul ini pada mana-mana rumah, mana-mana tempat selama 3 hari. Baca amanar rasulu bima unzila ilaihi dalam rumah tu ataupun dalam tempat tu, dalam pejabat, dalam kedai, dalam gapo, 3 hari buat berturut-turut, maka setan tak masuk rapat. Tu dia panggil khasiat. Al-Quran di samping sumber hidayah, dia juga ada khasiat dan kelebihan. Ada manusia kata Al-Quran ni sumber hidayah saja, jangan buat bomo, jangan guna, dia bukan hidayah kan. Jangan dok guna, silap guna. Pos skru debat wak kata air batu lah. Skru debat, orang wak pula skru. Tiba-tiba ambil wak kata air batu. Salah penggunaan dia panggil. Al-Quran ni sumber hidayah. Ya kita buat bomo, buat azimat, buat gapo dia, lari daripada matlamat. Orang ni tak faham. Al-Quran bukan tujuan hanya nak memandu kehidupan manusia. Bahkan dia sendiri Allah Ta'ala muliakan, beri kelebihan. Maka Nabi kata baca amanah rasul ini syaitan tak masuk. Ni kelebihan ayat Al-Quran. Ada juga Nabi Muhammad sebut mengenai keistimewaan surah Al-Kahfi. Nabi kata di dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abi Darda radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Siapa dia yang hafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, diselamatkan dia daripada tipuan Dajjal. Sama ada Dajjal betul ataupun Dajjal pengikut dia. Dajjal jilah. Pengikut-pengikut Dajjal sebelum Dajjal sebenar tu mari, adalah kumpulan dia pengikut-pengikut pembawa kepada cara mikir Dajjal. Bagaimana cara nak selamatkan? Baca 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi. Ada riwayat kata lagu tu.
Nah, Imam Ahmad daripada Abi Darda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mari hadis lagi man qara'a asyara awakhira min suratil kahfi usima min fitnatil dajjal. Nabi kata siapa dia pula baca 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi, maka selamat ia daripada fitnah dajjal. Jadi ulama gabung ke dua riwayat ni, 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Amalan ulama-ulama dulu kalau semaya Isya rakaat pertama 10 ayat awal, rakaat kedua 10 ayat akhir. Ada ulama-ulama kata 3 ayat ya. 3 ayat ya. Asal kita baca saja surah Al-Kahfi permulaan dia sampai ayat yang ketiga saja. Ada ulama kata lagu tu. Nak apa 10 ayat, tu imam tu ingat. Jadi boleh 3 ayat pun jadilah. Jadi surah Al-Kahfi ni dapat menyelamatkan kita daripada fitnah dajjal. Yo, kelebihan yang Tuhan beri. Pemikiran kita, strategi kita, maklumat kita, konspirasi dajjal kita tahu gapo, kita lupa ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala pesan melalui lidah Nabi untuk jaga daripada fitnah dajjal. Baca surah Al-Kahfi. Nah, tu antara cara-cara untuk menyelamatkan daripada fitnah dajjal. Dajjal ni dia mari belaka. Orang hok minat harta yo gi mari dengan harta. Orang minat gapo dia? Kemewahan, mari dengan kemewahan. Orang minat pangkat, dia mari dengan pangkat. Benda hok kita minat gapo dia hok selain Allah Ta'ala. Kita minat khamak, dia mari khamak. Orang minat kasyah, dia mari dengan kasyah. Orang minat terbang, dia mari dengan terbang. Orang mari tapu absolut, dia mari dengan tapu absolut. Orang minat tasawuf, dia mari rupa tasawuf. Orang minat ilmu hakikat, dia mari dengan rupa ilmu hakikat. Macam-macam. Jarang orang terselamat daripada fitnah dia, kerana selagi mana ada dalam hati manusia tu kegemaran, suka selain daripada Allah, maka dia akan boleh buat tipu melalui jalan tu. Tapi kalau dalam hati dia hanya minat Allah, dia tak boleh buat mari Allah, nak tipu guna Allah atas nama Allah tak boleh. Kerana keikhlasan tu tak boleh masuk campur. Benda-benda selain daripada Allah Ta'ala tak boleh masuk dalam bab ikhlas ni. Jadi hati kita, kalau kita rasa ada benda lagi selain daripada Allah, berhati-hati di benda tu. Tu titik kelemahan kita apabila bertemu dengan dajjal. Kita bisa berlaku dalam bab gapo ilmu, pengetahuan, pengikut, pengaruh gapo, bisa khamak terbang ko, naik ke arah tiap-tiap hari ko, berok corona lepai ko gapo dia. Tapi ada benda lagi selain daripada Allah Ta'ala, kita bergantung, dia akan masuk kat tu selalu. Dia tahu dah kaki ni minat go ni, dia pun masuk kat ni. Maka tertipulah kita. Dan Nabi sebut juga mengenai kelebihan surah Yasin. Kelebihan surah Yasin sebagaimana makruf, kita tahu cerita Nabi Muhammad ketika hijrah. Rasulullah apabila nak berhijrah ke kota Madinah, maka orang kafir dapat kesan rancangan Nabi. Maka sebelum Nabi Muhammad nak berhijrah, dia pakat likung rumah Nabi. Tak siri Nabi Muhammad tobek, kalau tobek kita pakat bunuh ramai-ramai. Maka Nabi Muhammad pun ada riwayat kata surah Yasin tobek turun pada masa tu. Maka Nabi Muhammad pun baca surah Yasin daripada surah ayat yang pertama, Yasin wal Quranil Hakim, sehinggalah ayat kata fahum la yubsirun wa ja'alna min baini aidihim. Nabi Muhammad pun cekor pasir sekepal, Nabi Muhammad pekong. 70 pemuda duduk keliling rumah dia, duduk celah hekong, duduk atas atap, duduk di goni gapo dia, semua pasir itu terbang duduk atas kepala belakang. Maka pemuda hok likung Nabi pada malam hijrah tu semua mati kafir belakang. Dalam perang Badar semua pemuda tu mati kafir belakang. Nabi Muhammad pekong ke depan lagu ni, pas apa dia pergi atas, pergi letak kat ni, pergi letak kat ni, pergi letak kat ni, pergi letak kat ni. Baca surah Yasin, kelebihan surah Yasin. Orang lain ni tak berapa nak percaya dah. Ayat-ayat Quran pun tak berapa nak percaya, doa-doa pun tak berapa nak percaya. Percaya ke apa dia? Percaya ke dia, percaya ke pemikiran dia. Kau ya hidup dengan kepercayaan, percaya kepada diri sendiri, etis. Percaya hamba paling pandai sekali, hamba paling bijak. Akhir sekali percaya kepada pandangan diri sendiri, pemikiran dia sendiri, pendapat dia sendiri. Sesat dengan lagu tu, tak ikut panduan ulama.
Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu kelebihan dia. Dalam pengetahuan dalam itu ada ayat Quran itu sendiri ada khasiat. Wa min zalika ilmuhu bi khasaisi suwar wallahu a'lam.